Adapun jalan untuk menuju ke syurga dipenuhi dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu. Itu makarih allati tashuqqu 'ala nafs. Jalan ke syurga penuh dengan keadaan-keadaan yang nafsu tak suka. Kena sembahyang, tak boleh nak berjudi, kena hormat dan taat kepada mak ayah, kena keluarkan zakat, kena tutup aurat, benda-benda yang nafsu tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak masuk syurga susah. Bayaran dia mahal sebab kita nak kena berdepan dengan benda-benda yang nafsu tak mau. Yang nafsu tak mau. Nafsu suka buang masa. Nak masuk syurga tak boleh buang masa sia-sia. Nafsu suka sebut keburukan orang. Tapi nak masuk syurga tak boleh sebut dan mencanai serta menyebarkan aib keburukan orang. Nak masuk syurga kena rajin solat dan bangun malam. Nafsu tak suka untuk solat dan bangun malam. Nak masuk syurga kena puasa dalam bulan Ramadan. Nafsu tak suka berpuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat kembali kepada semua para penonton muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, episod kedua tentang syurga. Kali ini kita nak bercakap tentang sifat ahli syurga dan keadaan mereka. Fizikal, sifat dan keadaan ahli syurga secara umum dan secara ringkas. Allah SWT menggariskan di dalam Al-Quran bahawa untuk masuk syurga ada dua syarat. Selain daripada kita semua masuk syurga dengan rahmat daripada Allah, maka syarat utama selepas itu ialah falladzina amanu wa amilus salihat. Mesti syaratnya adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Beriman dengan Allah hanya sahaja menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yakin bahawa Tuhan sekalian alam ini ialah Allah. Yakin bahawa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Falladzina amanu wa amilus salihat. Mereka yang beriman dan beramal salih, melakukan perkara-perkara yang salihat. Tuntutan-tuntutan ibadat dan juga benda-benda kebaikan. Itu dua syarat. Itu syarat untuk menjadi ahli syurga. Kemudian Nabi sebut hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Jalan nak menuju ke neraka dipenuhi dengan syahwat. Syahwat ni kehendak nafsu. Berzina, memakan harta yang haram ataupun harta dari riba, mengambil hak orang lain, berjudi, sebahagian orang membunuh. Syahwat dia makan sampai mudarat, tidak berpuasa, syahwat, tuntutan nafsu. Jalan untuk menuju ke neraka dipenuhi, dilitupi dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Adapun jalan untuk menuju ke syurga dipenuhi dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu.
Itu makarih allati tashuqqu 'ala nafs. Jalan ke syurga penuh dengan keadaan-keadaan yang nafsu tak suka. Kena sembahyang, tak boleh nak berjudi, kena hormat dan taat kepada mak ayah, kena keluarkan zakat, kena tutup aurat, benda-benda yang nafsu tak suka. Nafsu tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak masuk syurga susah. Bayaran dia mahal sebab kita nak kena berdepan dengan benda-benda yang nafsu tak mau. Yang nafsu tak mau. Nafsu suka buang masa. Nak masuk syurga tak boleh buang masa sia-sia. Nafsu suka sebut keburukan orang. Tapi nak masuk syurga tak boleh sebut dan mencanai serta menyebarkan aib keburukan orang. Nak masuk syurga kena rajin solat dan bangun malam. Nafsu tak suka untuk solat dan bangun malam. Nak masuk syurga kena puasa dalam bulan Ramadan. Nafsu tak suka berpuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga tentang keadaan syurga ini tuan-tuan, yang ketiga ialah Allah menjadikan kepada setiap manusia, saya, tuan-tuan yang mendengar, semua umat Nabi Muhammad di dalam alam ini, Islam dan tak Islam, senang. Semua orang. Semua orang dalam alam ini Allah jadikan dua tempat kepadanya. Manzilain. Satu tempat disediakan oleh Allah kepada dia di dalam syurga, dan satu tempat disediakan oleh Allah kepada setiap orang di dalam neraka. Dia ada dua tempat, manzilain. Sesiapa yang ditulis oleh Allah sebagai ahli syurga, sesiapa yang ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli syurga, sesiapa yang menjadi ahli syurga, maka dia tinggal tempat dia hak duduk dalam neraka, dan dia akan mewarisi satu tempat daripada penduduk neraka di dalam syurga. Maksudnya macam ni, A ditentukan oleh Allah ahli syurga, B ditentukan oleh Allah masuk neraka. Bila A ni masuk syurga, dia ambil tempat B, maka dia dapat dua tempat di dalam syurga. Dan bila B masuk neraka, dia pun dapat dua tempat. Wal'iyadzubillah. Iaitulah tempat A tadi. Dia mendapat tempat dia yang memang ada di dalam neraka, dan dia mendapat tempat A. Tempat neraka yang Allah ciptakan untuk A tadi. Setiap orang yang masuk syurga dapat dua tempat. Setiap orang yang masuk neraka mendapat dua tempat. Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun, Ulaika humul warithun. Mereka lah, iaitulah ahli syurga di kalangan yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi satu tempat di dalam Firdaus dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka mewarisi satu tempat yang mereka ambil dalam syurga. Selain daripada tempat mereka, mereka mengambil tempat ahli neraka yang Allah tak di dalam syurga. Tempat ahli neraka yang ada di dalam syurga. Bukan ahli neraka yang ada dalam syurga, tempat dia tu. Okey, maka kesemua ahli syurga akan mendapat dua tempat. Masya-Allah. Ketika saya dan kita semua insya-Allah masuk ke dalam syurga, waktu itu Allah akan ubah fizikal kita. Ini tajuk episod kedua. Keadaan-keadaan ahli syurga secara umum dan juga bentuk fizikal. Semua ahli syurga, laki-laki ke perempuan, Allah SWT akan ubah menjadi seperti bentuk tubuh Nabi Adam AS, iaitu 60 hasta. Tinggi kita semua tuan-tuan nanti 60 hasta, iaitu lebih kurang 30 meter. Semua ahli syurga tingginya 30 meter. Sebab syurga ni luas. Syurga sangat luas. Kalau kita kecil macam ni, macam yang tuan-tuan tengok di dunia hari ni, kan, jadi agak orang kata macam secara logik
lagi jenuh lah nak pusing syurga, no? Jadi Allah SWT menciptakan tubuh badan ahli syurga situna dhira'an ala surati Adam, 60 hasta mengikut rupa paras Nabi Adam AS. Semua tampan. Yang lelaki kesemuanya kacak, yang perempuan semua cantik. No? Ada pendapat sebut lelaki ataupun perempuan umur mereka 33 tahun. No? Jadi tinggi kita 60 hasta, umur ahli syurga ialah 33 tahun. Semua muda. Mereka tidak tua selama-lamanya. Inilah syurga. Tuan-tuan cuba tanya orang hari ni, semua nak tua ke? Kalau boleh nak muda aja. Cuba tanya, kehendak hati. Termasuk saya yang bercakap. Semua orang kalau boleh nak muda. Kecil sangat pun tak best juga. Sebab tak reti kan. Nak bawa hak ni tak reti, nak bawa hak ni tak reti, kemahiran ni tak reti. So semua orang nak umur, kalau boleh ustaz, umur yang paling muda, yang paling kuat. Allah bagi umur tu. Subhanallah. Ibu-ibu ayah sekalian, ini syurga. Ibu-ibu ayah sekalian, inilah syurga. Allah bagi satu keadaan, semua benda yang tuan-tuan teringin atas dunia ni, benda itulah yang Allah bagi kat syurga. Semua orang nak tinggi, Allah bagi tinggi. Pakat risau rendah. Kan? Orang kata hak ni, orang kata hak ni. Dalam syurga Allah bagi semua tinggi. Orang suka kacak, orang suka cantik. Allah Ta'ala bagi semua cantik, semua kacak dalam syurga. Orang suka untuk hidup selama-lamanya. Allah Ta'ala bagi dalam syurga, mereka hidup selama-lamanya. Manusia begitu menginginkan untuk mereka hidup muda sebab paling kuat, paling gagah, paling orang ni paling segak sekali umur 20 30-an lah. Paling segak sekali umur 30-an, 20-an, 30-an. Allah Ta'ala bagi umur tu. Kemuncak nikmat, paling sihat, paling gagah, paling kuat, paling kacak, paling menarik. Begitulah umur yang dipilih oleh Allah SWT dan tidak bertambah-tambah, kekal dengan umur tu saja. Tuan-tuan, macam mana tu ustaz? Yang tu nanti dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, kejar redha Allah, kejar syurga insya-Allah. Nabi sebut la yabsuqun wala yatamakhatun wala yataghawwatun wala yanamun. Ahli syurga itu ludah pun tidak. Tuan-tuan, kita kadang kita kan, kita keluarkan kahak. Ludah. Ahli syurga tak ludah. Bersih. Wala yatamakhatun, kahak daripada ni, kahak daripada hidung keluar. Ahli syurga tidak mengeluarkan kahak, sama ada daripada mulut ataupun hingus daripada hidung. Wala yataghawwatun, ahli syurga tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Wala yanamun, ahli syurga tak tidur. Tuan-tuan tanya orang yang sibuk, ahli politik. Tuan-tuan tanya orang yang sibuk, ahli perniagaan. Kalau boleh tak tidur, mereka maulah untuk tak tidur. Kalau boleh tak tidur, maksudnya Tuhan bagi sihat, tak letih. Semua orang nak. Tanya orang yang jaki berjalan, ish, kalau boleh tak payah tidur kan, nak berjalan tak ada ni. Bila kita pergi satu tempat yang jauh daripada negara kita, buat keluar perbelanjaan yang banyak, tempat tu pula menarik, tiba-tiba 7 dah kena balik hotel dah, letih dah, jalan sepanjang hari daripada pagi, 7 nak kena balik. Hati kecil kita kata apa? Kalaulah tak tidur, boleh sambung berjalan lagi ni. Maka begitulah syurga diciptakan oleh Allah. Ahli syurga itu tak tidur. Subhanallah. Jalanlah. Mereka tidak tidur. Dan kebanyakan ucapan daripada mulut mereka, da'wahum fiha subhanakallahum, yang keluar daripada mulut mereka adalah Maha suci Allah wahai Tuhan kami, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami. Pergi satu tempat, subhanakallahum. Mulut kita bila melihat keajaiban, keindahan, kemewahan dalam syurga, mulut-mulut ahli syurga akan sebut subhanakallahum, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami. No? Dan antara keadaan di dalam syurga juga ialah sur'atu tahqiqil amani. Penduduk syurga akan dapat apa sahaja yang mereka inginkan. Kita duduk di dunia, kita tak dapat tuan semua yang kita nak. Walaupun kita manusia yang paling kaya di atas muka bumi Allah, tak dapat. Benda yang kita nak, hak paling
yang paling perfect takkan dapat. Siapa pun kita. No? Duit ada puluh bilion, umur dah 60 lebih, kita kata aduh dah tua ni. Duit banyak ni. Duit belah juta tapi dah tua dah, tak larat dah ni. Oh, kalau muda kan seronok. Allah Ta'ala bagi ahli syurga muda selama-lamanya. Tuan-tuan tanya orang gila politik, orang gila meniaga, orang yang gila berjalan, orang yang gila apa, semua nak duit yang banyak tak habis-habis, semua nak masa yang panjang tak habis-habis, semua nak muda. Maka itulah yang diberikan oleh Allah. Betapa di dalam syurga Allah akan bagi ikut yang kita nak. Sehingga kan kalau kita makan dan minum pun, kalau kita minum tuan-tuan, waktu tu kalau kita nak minum 2 cawan, maka cawan yang dibawa mai adalah cawan yang mengikut kehendak kita. Kita bubuh banyak mana, dia akan terisi air mengikut tuntutan kita. Betul ke Ustaz ni? Saya sebut 2 hadis kat tuan-tuan. 2 hadis kat tuan-tuan. Cepatnya setiap kehendak anak Adam dalam syurga terus akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni tuan-tuan, kita teringin daging kijang, katalah teringinnya daging kijang. Kalau boleh malam ni makan daging kijang, buat sate sedapnya. Kita sebut malam ni. Bila boleh dapat tuan-tuan? Kadang-kadang lepas 6 tahun baru boleh dapat. Ni dunia. Tuan-tuan bayangkan di syurga, waktu kita terlintas nak makan tu, waktu tu kita akan dapat. Ketika itu, waktu kita terlintas seronok, teringin nak makan ni, waktu tu Allah Ta'ala buat main. InsyaAllah. Bukti dia ialah, saya buat main 2 hadis kat tuan-tuan. Satu orang, dia teringin anak dalam syurga. Maka dia pun berjimat dengan bidadari dia ataupun isteri dia dalam syurga. Dia teringin anak. Dia kata, teringin anak kembang tapi nak semua laki, kembang 3. Al-mu'minu idza ishtaha waladan. Satu orang ahli syurga. Ketika mana dia teringin anak, maka dia pun bersama dengan pasangan dia dalam syurga, ada jima tuan-tuan, dia bersama dengan pasangan dia. Subhanallah. Kemudian pasangan dia terus mengandung. Selepas mengandung, berapa ketika waktu tu, selepas mengandung hari yang sama tu, pasangan dia melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, anak dia tu membesar. Kama yashtahi, kata Nabi. Anak itu akan membesar seperti mana yang dia nak. Dia nak umur berapa? Kita kalau boleh lah ni, yang hidup di dunia ni, kita semua orang, siapa ada anak dia reti, dia faham. Semua orang kalau boleh dapat anak tu terus besar, tak payah melalui umur setahun. Seronok tak? Seronok. Sebab budak yang paling susah kita nak jaga umur apa? Umur setahun lah. Hak setahun pertama tu, yang paling susah sekali, paling mencabar. Dia tak tahu apa, dia hanya menangis. Kan? Dia hanya menangis. Lapak pun dia teriak, sakit pun dia teriak, dia tak tahu nak habaq apa. Waktu tu susah nak jaga kan. Maka Allah SWT bagi seseorang itu ketika dia nak anak, dia pasangan dia mengandung, melahirkan dan membesar di depan dia seperti mana yang dia nak. Kalau dia nak membesar di depan dia umur 2 tahun, budak tu jadi umur 2 tahun. Kalau dia nak waktu tu anak dia, tapi dia kata, wahai Allah, nak anak tapi nak terus membesar jadi umur 7. Anak tu membesar jadi umur yang dia nak. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Allah yang menyediakan nikmat yang sangat besar kepada ahli syurga. Satu lagi dalil, hadis sahih juga, iaitu ada satu orang ni, dia ni petani. Dulu ketika hidup di dunia dia adalah petani daripada kecil sampai meninggal. Kerja dia berkebun, seumur hayat dia berkebun dan bertani. Kemudian dia meninggal, kemudian dia masuk syurga. Waktu duduk dalam syurga dia teringat untuk berkebun, teringin berkebun. Dia berjumpa dengan Allah. Dia kata, wahai Allah, boleh tak izinkan untuk aku berkebun? Allah izinkan, boleh. Dia pun pergi tanah syurga. Syurga ni macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pegang tombol pintu, tuan-tuan boleh start kenderaan tuan-tuan, walaupun kenderaan dalam syurga lain, tuan-tuan makan, rasa di mulut, tuan-tuan berkelip mata. Cumanya tuan-tuan tak buang ayat besar, tuan-tuan tak buang ayat kecil.
Kesemua makan yang kita makan, dia keluar melalui peluh, dan peluh tu menjadi wangi melalui kulit-kulit kita. Dia rembes melalui peluh, kan? Syurga ini seperti mana tuan-tuan duduk di atas kursi, tuan-tuan duduk di atas kursi, tuan-tuan berasa nikmat makan, tuan-tuan berasa nikmat berjalan, pergi tengok tempat cantik, tuan-tuan mandi, tuan-tuan bermain, tuan-tuan berjimat, tuan-tuan membeli belah, kesemua tu ada dalam syurga. Bahkan tuan-tuan berkenderaan, terbang, menyelam, itulah syurga. Maka si petani tadi ni minta izin dengan Allah Ta'ala untuk bertani. Ni contoh yang Nabi sebut, hadis ni memang berlaku perkara ni. Maka tiap-tiap manusia yang menjadi ahli syurga, ketahuilah apa saja minat kalian, insya-Allah ada dalam syurga. Sebab tu jangan terlalu kejar minat sampai tinggal akhirat, tinggal Allah. Ingat, semua kita ada minat kita. No? Buat benda hak kita minat, jangan tinggal Allah, jangan tinggal akhirat. Apa pun yang kita minat. Kita minat politik, kita minat jadi pemimpin. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang tinggalkan Allah, tinggalkan akhirat, tinggal peraturan yang Allah tetap, tinggal peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai macam tu, no? Raikan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan Nabi SAW. Tinggal apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Petani tadi dia minta izin, dia pun pi tengok tanah dia dalam syurga. Tiap-tiap kita ada tanah syurga luas. Dia pun berkebun, dia pun ambil benih, dia pun tebak, tanam benih tadi bila terkena kepada tanah syurga ni bukan awan warna putih tuan, tanah syurga. Cuma dia wangi, tanah syurga, no? Kemudian bila biji benih tadi ditanam oleh petani tadi, yang rindukan untuk bertani ni, maka Nabi kata biji itu terus membesar. Seronok tak tuan-tuan? Tanam musangking naik waktu tu, tobat seronok. Tanam kucai kalau naik dandan pun orang seronok. Tanam pokok kucai naik waktu tu. Tanam pisang tanduk naik waktu tu juga depan mata kita. Lepas tu terus keluar buah, terus kita boleh potong masak. Seronok tak? Semua makhluk manusia nak benda tu. Dan macam itulah yang Allah Ta'ala bagi dalam syurga, insya-Allah. Maha suci Allah, wahai Tuhan kami, maha suci Allah. Bila dia tanam terus naik, dia tengok depan mata dia, no? Pokok tadi Nabi kata dia pun tengok naik, thumma yanmu wa yaktamil, naik pokok tadi dan sempurna. Wa yanduju fi nafsil waqt, dan buah hak dia tanam tadi ni, petai hak kita tanam tadi ni, musangking hak kita tanam, pisang tanduk hak kita tanam, buah mata kucing hak kita tanam tadi ni terus membesar, terus boleh makan. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, terus boleh makan. Begitulah kehidupan dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala mempercepatkan semua permintaan dan kehendak ahli syurga. Minta waktu tu teringin, tuan-tuan. Hari ni kita teringin, kan? Kalau boleh pakai Alphard seronok. Allah Ta'ala bagi. Ada orang lepas 12 tahun Allah Ta'ala bagi pakai Alphard besar. Lepas dia usaha apa semua, 12 tahun. Lama. Ada orang teringin pakai. Duit ada, tapi nak tempah makan masa bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kan, nak tempah, nak main ambil hak baru ni, bukan nak recon baru, no? Mes hak baru ambil masa berbulan. Dalam syurga kita teringin, la tu orang Ta'ala buat mai seperti yang kita inginkan. Yang ni yang tak ada dalam dunia, tuan-tuan. Kita nak beli kamera pun tak dapat macam hak kita nak. Ada kamera sampai 20,000 sampai 30,000, teringin. Duit ada 15 ya. Kamera 25,000, teringin. Ada kamera 60,000 lagi canggih. 60-70,000 lagi canggih. Tak dapat. Tuhan bagi hak 40,000 je. Takat tu je. Beli dah hak 60,000, dah teringin hak 60. Tuhan bagi hak 60,000 punya kamera. Tengok tak ada lagi, tak cukup juga.
apa nama ni, sifat. Kita kata ish, tak ada benda ni pula dah. Maka manusia sentiasa tak dapat seperfect yang dia inginkan, kecuali apabila manusia itu menjejakkan kakinya ke dalam syurga, dia akan mendapat seperti mana yang dia inginkan. Kereta macam mana yang dia nak. Dia nak 8 pintu. Tak nak buat 8 pintu kereta dia. Ni contoh lah. Contoh. Dia nak kereta, dia kata, Ustaz, tak mau pintu, nak masuk kat bumbung je. Tuhan buat kereta. Dah tak mau pintu, masuk kat bumbung. Punya bang terbiat kan. Naik kat atas, masuk kat bumbung. Dah dia nak kereta macam tu. Dapat. Ketika masuk dalam syurga, setiap orang dapat macam yang dia nak. Jenis makanan sama tuan-tuan dalam dunia. Makanlah sedap tang mana pun kita akan kata ish, kalau dia bubuhat ni sikit sedap ni kan. Maka dalam syurga bila kita teringin, dia akan mai makanan yang seperti kita nak. Kita nak pedas tera ni, kita nak dia katuk cabai Melaka bubuh dalam tu 6 biji, memang 6 biji lah ada cabai Melaka tu. Maha suci Allah wahai Tuhan kami, maha suci Engkau wahai Allah Tuhan kami. Dan ahli syurga ni mereka sentiasa bertasbih dan takbir, subhanallah dan Allahu akbar. Bukan mereka berzikir, tetapi seperti mana nafas mereka keluar dan masuk, begitulah tasbih dan takbir berseiringan dengan nafas mereka. Yulhamuna at-tasbih wa at-takbir fil jannah kama yulhamuna an-nafas, kata Nabi dalam satu hadis. Mereka diilhamkan untuk sentiasa bertasbih dan takbir seperti mana keluarnya nafas mereka keluar dan masuk. Nafas mereka bernafas dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang terakhirnya ialah syurga ini kemewahannya tak sama. Tiap-tiap orang mewah, dan syurga, kemewahan dalam syurga tak sama. Macam inilah nak bagi mudah faham. Dalam dunia hari ini ada orang daripada gaji 700, ada tuan-tuan, saya baru tengok iklan dengan beberapa hari lepas, subhanallah. Sian tuan-tuan, saya tengok iklan ada orang gaji 700 sebulan. Dan ada orang yang gaji dia sebulan 5 juta. Pendapatan dia 5 juta sebulan. Seperti mana berbeza-bezanya pendapatan dan kemewahan manusia di dunia, begitulah berbeza-beza kemewahan dan pendapatan manusia di dalam syurga. Ahli syurga sendiri. Cumanya ahli syurga semua kaya. Tuan-tuan pernah tengok satu penempatan, tempat tinggal semua orang kaya? Ada? Kan? Semua orang kaya tempat tu. Berbeza tak pendapatan mereka? Berbeza. Ada yang 20,000, ada yang 40,000, ada yang 72,000 sebulan, ada yang 120,000 sebulan, ada yang 218,000 sebulan. Begitulah dalam syurga. Nabi sebut al-jannatu darajat. Syurga itu dia mempunyai kedudukan dia. Wa ahluha mutafadilun. Ahli syurga berbeza di antara satu sama lain, kemewahan dia. Bahkan Nabi kata para nabi dan rasul pun mutafadiluna min bainihim. Para nabi dan rasul pun berbeza-beza kedudukannya dalam syurga. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu ulama di kalangan kamu. Darajat. Ada duduk tingkat 6, ada duduk tingkat 72, ada duduk tingkat 936, ada duduk tingkat 11,000 tingkat. Nabi kata beza di antara dua tingkatan, dua kedudukan dalam syurga. Kedudukan satu dengan kedudukan atas dia, kama bainas samai wal ard. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Beza di antara dua tingkatan dalam syurga. Subhanallah. Kenapa berbeza tuan-tuan? Tingkatan dalam syurga, kemewahan dalam syurga, kekayaan dalam syurga bahkan berbeza. Jawapannya mudah, sebab bilangan Quran yang setiap orang baca tak sama di antara satu sama lain. Bilangan orang miskin yang kita tolong tak sama di antara satu sama lain.
bilangan yang kita buat keluar duit tiap-tiap hari, ataupun tiap-tiap minggu, ataupun tiap-tiap bulan, ataupun tiap-tiap tahun. Kita bantu orang, tak sama tiap-tiap orang. Apabila kesemua ibadat tadi tak sama di antara satu sama lain, maka setentunya balasan dan ganjaran di sisi Allah juga tidak sama. Beza di antara satu tingkat dengan satu tingkat, Nabi kata kama bainas sama'i wal ard. Seperti mana satu orang tu di dunia dengan satu kedudukan lagi di langit. Sebab itu Nabi kata fa idza sa'altumullah, dan apabila kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah syurga firdaus, kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Jadi begitulah untuk siri yang kedua bersama dengan saya. Semoga bermanfaat, bakat-bakat kongsi cerita kepada semua adik-beradik kita, supaya kita semua mengejar redha Allah, mengejar syurga. Di samping dunia yang kita tetap cemerlang, dan di dunia yang kita ceburi ini, apa saja pekerjaan kita di dunia, kita tetap cemerlang. Di samping akhirat juga kita tercemerlang. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.